Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mio yang bertanya 3 soalan. Soalan yang pertama berkaitan dengan apakah khuf perlu kalis air. Khuf ni saudara Mio iaitulah dibuat daripada kulit. Jadi dah tentulah kulit itu kalis air. Cuma kalau masuk pun barangkali di bahagian-bahagian jahitan, wallahualam. Tapi pada asalnya, pada kebanyakan material yang digunakan adalah kulit, maka dah tentu dia kalis air. Yang penting dia menutup semua bahagian wajib wuduk ketika membasuh kaki. Adakah jika saya memakai stokin biasa yang menutup buku lali tidak dikira sebagai khuf? Pertama sekali yang sabit dari Nabi SAW adalah sapuan di atas khuf. Dan tidak ada hadis yang sabit dari Nabi SAW yang mana baginda SAW menyapu di atas dua stokin. Tak sabit hadis. Sekalipun ada hadis, antaranya diriwayatkan daripada Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, akan tetapi riwayat kebanyakan ulama hadis yang lain hanya mengatakan ulama hadis yang lain dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah riwayat menyatakan Al-Mughirah bagi tahu Nabi menyapu di atas dua khuf. Cuma dalam banyak-banyak riwayat tu ada riwayat dari ada ulama seorang sahaja, berdasarkan riwayat daripada dia mengatakan Nabi sapu di atas di atas stokin, dua stokin. Riwayat yang seperti ini, riwayat yang sedikit menyalahi riwayat sejumlah perawi yang ramai yang thiqah. Riwayat yang seperti ini dalam ilmu hadis dinamakan sebagai riwayat yang syadh. Riwayat yang syadh, dia menyalahi riwayat sekumpulan rawi thiqah yang lain. Jadi dia termasuk dalam kategori hadis yang daif. Kerana itu sebab beberapa ulama menyatakan tidak sabit dari Nabi SAW menyapu di atas stokin. Namun seperti yang saya sebut di awal tadi, Nabi telah sabit di dalam hadis Nabi SAW menyapu di atas dua khuf. Oleh kerana itu para ulama mengambil hukum itu untuk dua stokin. Para ulama mengambil hukum itu untuk mengatakan boleh juga menyapu di atas dua stokin kerana kedua-duanya memiliki sifat yang sama. Selagi mana stokin itu menutup bahagian fardu wuduk bagi kaki. Kemudian soalan yang kedua, adakah sapuan di bahagian atas kaki sudah memadai ketika melakukan wuduk atau keseluruhan kaki? Baik, kita kembali kepada persoalan isu sapuan di atas dua stokin. Para ulama membenarkan sapu di atas dua stokin itu, bahkan sebenarnya sabit, sekalipun tidak sabit dari perbuatan Nabi, tetapi sapu di atas dua stokin sabit dari perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga Imam Ibnu Munzir mendakwa sabit perbuatan sapuan di atas dua stokin itu dari 9 orang sahabat Nabi SAW. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim menambah lagi berdasarkan dan beliau mendakwa perkara itu adalah dari Abu Dawud, sehingga menjadikan sabit perbuatan sapuan di atas stokin itu dari 13 orang sahabat. Ini semua menunjukkan sapuan di atas stokin itu satu perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Kerana jika tidak dibenarkan, jika tak ada di dalam Islam pensyariatan sapuan di atas stokin ketika berwuduk, ini mustahil sehingga 13 orang sahabat melakukannya. Dan tidak ada bantahan pun dari salah seorang di kalangan sahabat. Menunjukkan, kata para ulama itu menunjukkan sepakat kesemua para sahabat memahami sapuan di atas khuf itu merangkumi juga sapuan di atas stokin. Itu salah satu perkara yang perlu difahami. Cuma ulama berbeza pandangan, apakah semua stokin dibenarkan ataupun hanya stokin-stokin tertentu sahaja yang dibenarkan untuk disapu di atasnya. Wallahu ta'ala alam. Sekalipun ada di beberapa ulama kemudian yang membenarkan semua bentuk stokin, seperti pandangan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Demikian juga pandangan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Demikian juga pandangan Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas rahimahullah. Mereka berpandangan semua stokin boleh, sama ada stokin itu tebal, sama ada stokin itu nipis, sama ada stokin itu akan, kalau kita sapu air, kita akan rasa air itu pada kulit kaki kita ataupun tidak. Mereka mengatakan boleh semuanya, akan tetapi wallahu taala alam. Kita sedar di awal tadi penerangan saya bahawasanya sapuan di atas stokin itu
dibolehkan kerana mengambil hukum asal yang menjadi sandaran dalam permasalahan ini ialah sapuan di atas khuf yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentulah stokin yang yang kita kata boleh disapu itu sudah tentulah stokin yang boleh mengambil tempat khuf, iaitu stokin yang tebal. Stokin yang tebal yang boleh kita berjalan dengannya dalam urusan harian kita. Dah tentu yang sedemikian. Kalau stokin tu menampakkan warna kulit terlampau nipis, maka dah tentulah ia stokin yang seperti itu. Orang yang memakai stokin seperti itu, seperti kakinya tidak maksyufah, kakinya seperti terdedah juga, maka dah tentulah untuk kita mengatakan boleh. Wallahu alam, saya berdasarkan pembacaan saya melihat pandangan ulama yang mengatakan stokin mestilah stokin yang kuat dan tebal, boleh berjalan untuk urusan harian kita. Stokin itulah yang dibolehkan untuk disapukan khuf disapukan air di atasnya ketika berwuduk, untuk mengambil hukum sapuan di atas dua khuf. Manakala stokin yang begitu nipis tidak boleh disapu di atasnya seperti mana sapu di atas dua khuf. Soalan yang ketiga, bolehkah saya mahu menggunakan cara ketika di rumah bermukim tanpa ada keperluan? Boleh dengan syarat kita pakai stokin tu. Kalau kita berada di rumah, kita bermukim, kita bukan bermusafir, maka kita boleh menyapunya ketika berwuduk selama sehari semalam. Ketika bermusafir selama 3 hari 3 malam. Tapi saya rasa masyarakat Malaysia jaranglah kalau dia jarang, maksud saya kita orang Malaysia sehari mandi barangkali dalam 2-3 kali, maka mustahil. Tapi kalau dia nak sapu tak ada masalah. Kalau dia nak sapu, katalah dia pakai pada pagi hari, dia nak pakai sampai selepas Zuhur sebagai contoh, kemudian dia nak sapu di atas dua khuf, boleh, tak ada masalah. Bukan semestinya orang yang pakai stokin tu sakit atau seumpamanya, tetapi kalau selagi dia ketika memakai stokin dan stokin itu tebal, tidak air tidak masuk ke kakinya ketika dia buat sapuan, maka dia boleh sapu di atas stokin tersebut. Dan sapuan tidak perlu kepada seluruh kaki, bahkan memadai dia menyapu bahagian atas kaki dia sahaja. Wallahu ta'ala alam.